Kalau dia betul. Betul? Kalau ada Bismillah. Bismillah, Bismillah. Mana? Hilang pula suara dia. Di mana-mana button ke nak kena tekan ni? Subhanallah, subhanallah. Kalau ada. Bismillah, Bismillah. Bilal, okey. Jadi macam kita nak hidup. Tadi macam dia keluar sikit. Macam dia keluar. Lepas tu dah buka ni Ustazah? Bismillah. Dah buka? Okey, baik. Terima kasih. Mas, terus take back Kan? Mas. Tadi nak cari button macam tak ada pula button yang nak ditekan ni. Tadi dia terkeluar tadi. Bismillah, Bismillah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dengan sekali. Betul. Tidak pertambahkan ni. Dia pakai dalam sini lah. Okey.
Terusik. Terus sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah sihat. Terima kasih saya ucapkan kepada Puan Sabaya sebentar tadi yang telah memulakan majlis kita pada hari ini. Masuk ya, terima kasih kepada seluruh setia yang menguruskan kuliah khas pada hari ini, dan juga yang tidak saya lupakan puan-puan, ibu-ibu, adik-adik yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah pada pagi ini bertepatan dengan hari ini 3 hari bulan. 3 hari bulan apa? Masih baik dua. Tak Ustazah, bukan 3, 7. Betul lah 7, tapi 7 September, tapi 3 Rabiul Awal. Jadi ini bulan Nabi, bulan kelahiran Nabi SAW. Apa kata ibu-ibu, jom kita selawat sikit. Kita selawat pagi ni, mulakan pagi kita dengan selawat. Sama-sama kita. Allahumma salli salatan daimatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqadu wa tanfaridu bihi al-qurab wa tuqada wabarik wasallim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'a la yastajab lahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat limpahan kurniaan daripada Allah. Masih lagi kita bernyawa. Nikmat utama kemarin saya ada khusus. Tadi salah seorang daripada EJK tu dia kata pakcik dia baru meninggal dalam tidur. Doktor sahkan pagi subuh tu tengok memang dah sejuk dah. Doktor kata ni pukul 2 ni dah tak ada dah. Jadi pagi tu memang dah lama dah kiranya orang sembahyang subuh tu dia dah lama dah tak ada dah keras dah. Dah sejuk dah badan dia semua. Alhamdulillah, ibu syukur Allah bagi kita nyawa lagi tadi untuk kita bangun, dan Allah bagi peluang. Allah bagi terbentang syurga, Allah terbentangkan neraka.
kamu pilih nak jalan ke syurga ataupun jalan ke neraka. Alhamdulillah, hari ini Allah pimpin tangan kita untuk duduk dalam taman syurga. Syukur. Bukan kita yang nak, tapi Allah yang pilih. Kadang-kadang kita nak tapi Allah tak izin. Bila tanya ramai orang dekat luar sana, walaupun yang pakai seluar pendek, yang pakai baju singlet je, kita tanya kat dia, nak masuk syurga tak? Rasa-rasa dia jawab nak masuk syurga ke neraka? Kita pun tengok atas bawah kan. Nak ke syurga juga rupanya ya. Tak nak neraka? Tak nak lah. Tapi kenapa macam ni? Pandang juga lah dia punya dia tu kan. Maksud kata, bila kita tanya diri kita semua nak ke syurga. Tapi kadang-kadang perbuatan yang kita lakukan itu menjauhkan kita daripada syurga Allah. Bila kita tanya, takut tak neraka? Rasa gerun tak neraka? Takut tak kalau kena humban dalam tempat yang panas macam tu? Apa jawapannya? Kata takut. Kalau boleh tanya. Tapi bila dilihat kepada perbuatannya, perkataannya, seolah-olah macam ingin sangat masuk dalam neraka. Perbuatannya itu mengundang untuk mendekatkan dirinya ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bila Allah bagi kita daya untuk kita melakukan kebaikan, dan Allah bagi kita satu upaya untuk kita jauh daripada perkara yang mendekatkan diri kita dengan neraka, apa kita kena sebut? La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita duduk dalam ni bukan sebab kita baik. Kita duduk dapat menunaikan salat bukan sebab kita baik, tapi Allah yang berkehendakkan kebaikan kepada kita. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah berkehendaki kebaikan padanya, al-khair, iaitu kebaikan, baik apa? Baik dunia, baik akhirat, baik diri, baik masa, baik akal, baik rohani, baik hati, semua sekali ya. Allah akan bagi apa? Kefahaman agama. Bila dapat kefahaman agama, itu ada signal. Bukan mati. Signal apa? Tandanya Allah inginkan kebaikan untuk seseorang tu. Kalau orang tu diberikan selain daripada kefahaman agama, contohnya dia diberikan pangkat yang tinggi, diberikan harta yang banyak, rumah yang besar, kereta yang mewah, selalu kita fikir untung dia, betul tak? Untung dia buat apa semua berjaya, ya? Rumah dia besar, langsir dia setiap tahun tukar. Kita selalu kata itu adalah kebaikan. Tapi sebenarnya Nabi sebut belum pasti lagi, ya, yang pangkat, yang harta, yang rumah, yang pengangkutan itu adalah kebaikan yang Allah kehendaki. Tapi confirm seorang yang diberi kefahaman agama, ini Allah nak kebaikan pada dirinya. Alhamdulillah. Ya Allah, kekalkan kami dalam keadaan ingin mencari kefahaman agama. Ya Allah, istiqamahkan kami dalam jalan ini, ya Allah. Pelbagai cara, pelbagai usaha yang menuju ke arah kefahaman agama, biar kita rasa enak, dan kalau boleh rasa nikmat, dan kalau boleh rasa tak puas, nak lagi kan? Nak lagi. Inilah tanda kelazatan apabila Allah berikan kepada kita keenakan tersebut. Ya Allah, kekalkan. Ya Allah, tambahkan lagi. InsyaAllah, sahabat-sahabat, adik-adik, sahabat-sahabat, ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, tajuk kita
pada pagi ini adalah mencari damai di hati. Aduh, tajuk gua rasa tenang bersih. Ibu-ibu adalah sedikit pengalaman lah saya ni dalam program-program TV tu. Dalam program TV, dia punya vibe dia besar. Dia panggil sebagai mass media. Jadi kalau dalam TV, kita tak boleh buat tajuk ibu-ibu. Tajuk tu tajuk yang negatif. Contoh, tajuk hari ni, damai, mencari damai di hati kan. Apa kata kita tukar jadi menangani stres dalam hati. Dia punya tajuk pun dah stres dah ibu. Kita tengok tajuk perkataan stres padahal dia ajar cara menangani kan. Tapi kita tengok perkataan stres tu macam tu ibu. Jadi dalam TV tidak dibenarkan untuk angkat yang negatif. Contoh cara menangani rasa ingin bunuh diri tak boleh. Itu trigger. Itu maksudnya ajak orang bunuh diri. Tapi dalam wartawan biasanya dia akan angkat lagi tu. Tapi kalau dalam program penerbit tak boleh. Dalam penerbit tak boleh. Headline biasa kalau wartawan dia akan angkat lagi. Tapi sebenarnya itu menyalahi. Sebab apa? Dia akan spread negative vibe dalam masyarakat. Kan kita perasan kan, bila ada satu kes, contoh kes pembunuhan yang kita kata tragis ni, bila ada satu kes, lepas tu dia ada datang lagi kan, kes-kes lain. Sebab ada orang kadang-kadang dia dah rasa tahu, nak, dia memang dah geram dengan orang tu kan. Bila benda tu jadi satu vibe, dia akan buat. Dia macam magnet. Sebab tu kita ni, dalam Islam, Allah suruh, basyir wala tunafir. Yang apa yang kita kena sebarkan ialah beri berita gembira. Walaupun kita stres, tapi cakap damai juga. Jangan angkat, jangan sebut, jangan iklan perkataan stres tu. Saya tengok apa benda iklan partner kan. Iklan dia kata stres. Sebenarnya nak suruh kita beli dia punya produk tu supaya anti-stress kan, hilang stres. Tapi saya tengok iklan tu, saya dah stres dah ibu-ibu. Jadi tak payah belilah. Kalau saya beli kena keluar duit lagi stres. Macam tu ya. Jadi ibu-ibu yang saya kasihkan Allah tahniah, saya ucapkan kepada pengajuk, tajuk yang dipilih sangat cantik. Mencari damai di hati. Saya sajalah search kan. Macam tajuk lagu pula puasa kan. Ada ibu-ibu tajuk lagu ke? Tapi tajuk dia macam lain sikit lah kan. Ku mencari damai di hati. Gitulah, ku mencari damai di hati. Sekali buka-buka lagunya, ya Allah kan. Lagu cinta-cinta tu pun. Ini lagu 80-an lah. Adik-adik tak tahu kan? Adik-adik tahu lagu apa? Lagu apa yang ni? Saya pun tak tahu sangat di zaman adik-adik ni. Lagu Blackpink ke apa tak pastilah kan. Tak minat. Tak minat. Haram. Okey, jadi itulah kalau ibu-ibu ni dia tahu lagu tu. Adakah kita maksud kita cinta yang akan menyebabkan kita baru boleh dapat damai, cinta pasangan cinta awet, betul awet pun tinggalkan dia atau lagu tu lah. Tapi hari ini kita nak cerita apa hakikat yang boleh menyejukkan, menenangkan, mendamaikan hati kita, yang mana dia akan menjadikan hati kita tadi tenang, dan tempat yang tenang ibu-ibu akan mengembalikan seorang pemiliknya. Hati ini dia membawa kepada rasa seluruh tubuh badan kita. Kalau hati panas, yang lain yang tak panas pun jadi panas, betul tak? Raja. Hati itu adalah raja. Jadi bila hati itu tenang, tangan dia akan tenang, minda dia akan tenang, mata dia akan tenang, langkah dia akan tenang. Tapi kalau hati itu tertekan, resah, gelisah, dia tak boleh nak selindung daripada wajah dia, bahawa itulah yang ada di dalam hati dia. Maka kita nampak mukanya kerut wajah. Sampai ada dah bergurau-gurau dia. Sebab apa? Actually kalau muka tu
kan, kita kan ada kita punya apa orang kata macam jalur-jalur kan di sini kan. Kalau orang yang sentiasa masam muka dia, bukan masam lagi, turun bawah dah. Ni turun bawah dah. Sampai ada dia punya lorong alur. Ya. Bila dia senyum merekah. Punyalah lama tak senyum. Dah sampai ke mata dah. Dia punya bibir ke mata dah. Ya. Tak lama-lamanya dia tak ceria. Lama dia tak senyum. Ini sesuatu yang dia duduk asalnya bukan pada wajah, bukan pada lidah, bukan pada tangan dan kaki, tapi hakikatnya yang tak ada daman tadi tu dalam hati. Jadi mari sama-sama ibu-ibu, adik-adik, sahabat-sahabat, untuk hari ini kita bincang bagaimana, apakah Swiss untuk menjemput hati kita ini menjadi damai. Ramai orang yang cuba untuk melakukan, yang mencari ketenangan ini dengan cara-cara yang temporary, cara-cara yang sementara. Apa antaranya? Bila orang dia rasa tak tenang, dia pergi apa? Dia pergi nak berjalan-jalan lah, stres lah. Jom pergi jalan-jalan. Dah pergi jalan tu, okey lah, hilang dah stres. Balik tu, tengok duit dah habis. Ya, jadi makin stres lah pula berjalan macam tu kan. Jadi tak hilang juga dia punya healing tadi tu. Healing dia tak menjadi. Bertambah lagi pula stres. Ada orang kadang-kadang dia stres, serabut. Jomlah kita pergi karok. Karok pula. Dulu-dulu adik-adik dipanggil karok jamban. Tak tahulah kenapa dia panggil nama jamban sebab karaoke tu kadang-kadang dia buat kecil je kan, jadi tak mengganggu orang lain kan. Tu yang murah punya lah, tak yang murah. Dia pergi karaoke kan, dia rasa macam lepas apa dia punya perasaan tadi. Tapi bila dia balik, duduk balik, termenung balik, ingat balik kan, tak hilang juga. Ada yang pergi sinema, tengok movie, tengok cerita, layan drama supaya menghilangkan resah dan gelisahnya. Tapi akhirnya dia tak mampu untuk menghilangkan keresahan yang bertapak dalam hatinya. Dan na'udzubillah min zalik, ada orang yang lebih pada itu lagi. Dia bukan sekadar mengambil hiburan, tapi dia mula mengambil yang haram. Tanya kepada orang-orang yang kenapa, apa penyebab dia ambil rokok, apa penyebab dia ambil vape, apa penyebab dia ambil gam, apa penyebab dia ambil dadah, apa penyebab dia ambil arak. Dia kata apa? Stres kan? Jadi nak rasa relax. Akhirnya ibu-ibu daripada tadi dia nak ambil, dia pula ketagih. Dia nak hilangkan tadi ketidaktenangan dia. Akhirnya dia jadi ketagih. Ketagihan menyebabkan dia tak boleh nak setiap kali dia ni dia akan ambil. Tapi apa yang berlaku? Bila acap kali dia rasa stres, dia ambil, badan dia yang akan rosak. Akal dia rosak. Dan dia sudah menghalang suatu perkara, iaitu redha Allah ke atas dirinya kerana berterusan dengan perkara yang maksiat dan dosa. Digelar sebagai orang yang fasik. Orang fasik? Orang fasik ialah orang yang sentiasa berterusan di dalam kemaksiatan. Orang ini Allahu Akbar. Dia punya dosa dia buat sekali. Syaitan ibu-ibu, dia suka orang buat dosa sekali ke orang buat dosa berkali-kali? Berkali-kali ya. Sebab senang kerja dia. Sebab itu Allah sebut khamar, maisir, azlam, ansar, rijsun min amali syaitan. Ini semua dosa-dosa ni adalah najis, suatu yang jijik daripada syaitan, innamal khamru, iaitu arak dan mana yang selari, sejajar dengannya, semua itu dikira sebagai najis syaitan, air kencing syaitan, kerana menyebabkan sekali sahaja diminum
dia takkan puas, dia akan ketagihan. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Jadi syaitan kata, kan, senang kerja aku. Sekali ajak dia. Lepas tu dia akan buat sendiri. Dia akan cari sendiri. Bila stres dia pergi ambil. Bila stres dia pergi ambil. Menyusahkan diri sendiri, rosak otak, menyusahkan orang sekeliling, dan akhirnya kalau kita tengok kesan kadang-kadang orang yang ambil dadah bukan daripada orang biasa. Kadang-kadang dia adalah orang profesional, orang yang kita kata berjawatan tinggi, berbola biru, tapi dia sudah hilang dia punya kewarasan. Kerana apa? Dadah yang dia ambil menyusahkan isteri dan anak. Inilah yang kita katakan, kalau mencari ketenangan yang sementara, hakikatnya bukan ketenangan yang dia dapat, tetapi dia dapat kerosakan yang lebih teruk. Allah kata, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan kamu mencampakkan dirimu di dalam kebinasaan. Whatever yang merosakkan diri kita, membinasakan diri kita, ini semua tak boleh. Imma perkara-perkara yang merosakkan keuangan, merosakkan hati, merosakkan jiwa, merosakkan akal, jasad, minda, semua itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Allah cipta kita, Allah bagi kita masalah berserta dengan cara keluar. Ada dia punya jalan-jalan dia. Bagaimana nak cari ketenangan? Bagaimana nak memasukkan damai di dalam hati? Sahabat-sahabat, hati kita ini adalah satu tempat wadah, ataupun disebut sebagai bekas. Orang zaman dahulu, bahasa dahulu dipanggil wadah. Zaman sekarang dipanggil bekas. Tapui pun bolehlah. Dia satu tempat yang akan minta untuk diisi, begitu. Tempat yang mesti kena diisi. Kalau tempat ini tidak diisi dengan yang baik, maka akan diisi dengan perkara yang tidak baik. Tapi kalau hati ini sudah diisi dengan cahaya daripada ilahi, daripada nur daripada Al-Quran, petunjuk daripada Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyebabkan hati ini bercahaya dan berkilau-kilau, bersinar-sinar. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tak suka ibu-ibu untuk dikongsikan hati yang mengingati Allah. Hati itu juga mencintai dunia. Dia tak boleh duduk sekali dalam tempat yang sama. Hati kita ini kalau kita dah masuk cinta Allah dan cinta Rasul, maka dia akan keluar apa yang lawan daripadanya. Apa lawan padanya? Cintakan harta, cintakan dunia, bencikan kepada kematian. Itu semua akan keluar daripada hati kita. Sebab dia dah masuk cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu yang saya kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tanggungjawab kita sebagai manusia, tak kala kita nak membersihkan hati kita, nak masukkan ketenangan dalam hati kita, ada 3 perkara. Yang pertama, kita mesti melakukan segala kewajipan sebagai hamba Allah. Jadi hamba Allah yang baik, maka dia kena melaksanakan solat, dia kena meninggalkan maksiat. Nak jadi hamba Allah yang baik ni, dia tak buat apa yang Allah larang, dia tak tinggal apa yang Allah suruh. Nombor 2, menjadi nak dapat hati yang baik, dia kena melaksanakan tugas sebagai khalifah. Apa dia tugas khalifah? Apa fungsi kita? Allah campak Nabi Adam ke dunia ini, yang asalnya perkampungan kita adalah syurga.
Tapi Allah turunkan ke atas muka bumi ini, bukankah inni ja'ilun fil ardi khalifah, iaitu Allah ingin menjadikan manusia ini, iaitu Adam dan juga Bani Adam, anak cucu Adam ataupun insan manusia, sebagai khalifah Allah. Contoh ya ibu-ibu, jadi beza ya di antara hamba Allah dengan khalifah Allah. Hamba Allah ni maksudnya dia buat apa yang Allah suruh, tinggal apa Allah larang. Kalau khalifah ini ialah dia bekerja, dia bertugas. Apa tugas dia? Ialah menyebarkan kebaikan dan menjauhkan ataupun menghalangkan apa sahaja bentuk kerosakan. Kalau kita solat ibu-ibu tapi kita tak kerja, misalnya kata tak ada pendapatan, tenang tak hati kita? Tak tenang juga kan? Sebab kita tertinggal salah satu daripada tugas sebagai manusia, iaitu khalifah. Tapi kalau kita solat, kita berusaha mencari rezeki yang halal, alhamdulillah, kita akan rasa apa? Damai. Sebab rezeki tu Allah punya, ikut Allah lah. Allah nak bagi banyak ke sikit ke, susah ke senang. Ada orang yang senang dapat, ada orang yang susah dapat. Ya Allah, kadang-kadang pergi ke pasar ibu-ibu, tengok seorang makcik ni tangannya sampai dah mengelembung dah. Kerja dia apa? Kopek udang. Kita kan suka beli udang yang dah kopek kan. Ada orang yang kopek ni ibu-ibu, tangan dia bukan sahaja kembang lah, macam nak meletup dah ibu-ibu. Ya, sebab itu kerja dia. Kita pun tanya, makcik, kopek udang ni dapat berapa? Dapatlah ustazah satu bakul ni RM5. Allah. Patutlah kembang-kembang habis tangan kan? Kopek kerang ibu-ibu kan sedap kan? Makan kerang tak ada dia, cekerang dia kan sedap makan dia ngap. Tapi ada orang yang mengopek ibu-ibu, yang mengopek tu dapat upah Allahu Akbar. Bukannya senang ibu-ibu untuk dapat rezeki, tapi dia dah usaha, dia akan tenang. Yang penting saya kerja ustazah, insyaAllah mudah-mudahan halal. Ada orang yang mudah dapatnya, ya, doktor. Ada doktor sini, doktor dia cek kan, demam. Berapa dia punya consultation? Lah ni kalau pergi klinik ibu-ibu, kalau tak ada 100 tak boleh masuk lah kan? Sakit apa ni? Kanser ke? Tak, demam. Demam RM100 ibu-ibu. Sebab apa? Doktor tu nak bayar sewa tempat apa semua tu mahal. Ya? Nak bayar gaji minimum dah. Minimum pekerja RM1,500 kan? Bukan dia boleh pakai seorang nurse, kena pakai seorang kat depan, seorang kat dalam. Subhanallah ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah rezeki tu Allah bahagikan, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang dapat mudah, ada yang dapat dalam keadaannya sukar. Tapi dia usaha cukup, yakfi, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kita dah buat ibu-ibu, kita akan tenang. Cukuplah Allah sebagai pembantuku, pelindungku, kami tak perlu kepada yang lain. Ni kerja nombor 2. Nak cari ketenangan, nombor 1 jangan tinggal. Tugas sebagai hamba Allah, tugas sebagai khalifah Allah, kena buat kerja, kena berusaha jaga anak, make sure supaya anak kita selamat, jaga suami jangan sampai dikebas orang. Macam tu pula kan, pendondol pula kan. Maksudnya kata kita dah buat yang terbaik, tapi kalau Allah takdirkan sebaliknya, kita sudah tak akan menyalahkan diri kita. Ya Allah, pasti Kau mahu yang terbaik untuk aku, yang lebih baik yang mungkin aku tak tahu. Sebab kita dah buat kerja, kita dah usaha. Nombor 3 ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah, kita juga kena membersihkan hati kita. Itu tugas kita. Tasawuf ataupun tazkiyah, nama ilmu itu, ilmu yang ketiga ini namanya adalah ilmu pembersihan. Sebab ramai orang yang sibuk bersihkan muka, cleansing lah, lepas cleansing, ini pakai ni untuk apa pula? Ni
nak kecilkan pori-pori. Dah tu masuk pula serum. Dah serum pula, letak pula apa tu nama dia, masknya. Mask ni 24K. Siap macam tu lagi kan. Macam-macam dia buat untuk muka. Takut kalau ada satu jerawat keluar, punya cemas. Macam mana saya nak buat ni? Kan? Lepas tu dia buat lah. Dia nampak kawan-kawan adik-adik kita kan. Semua tua tak ada jerawat. Orang tua jadi jeragat. Budak-budak ni dia beli apa tu, nama dia yang kecil tu kan, tampal tu kan. Tampal untuk pimples tu. Sebab apa? Nanti dia nampak jerawat saya kan. Cemas rasa ada jerawat. Jadi ibu itulah manusia. Kadang-kadang dia sibuk bersihkan dia punya muka. Dia sibuk bersihkan dia punya badan, tapi dia lupa untuk bersihkan dia punya hati. Yang hati kita ni, dia perlu kepada cleansing. Dia perlu kepada pembersihan daripada segala yang mengotorkan hati. Ini asbab-asbab tak tenang. Asbab tak tenang. Solat juga, tapi hati tak tenang juga. Sebab dia lupa nak bawa keluar ni. Marah, dengki, dendam, jealous, apa lagi? Ibu-ibu ria, takabur. Yang ni lupa nak bawa keluar. Maka hatinya akan bersarang cinta. Bukan cinta Allah, tetapi cinta dunia, cinta nafsu, cinta dipuji orang, cinta orang lain dia punya posting. Sakit hati. Siap bawa orang pula tu kan. Awak cuba dah buka saya punya ni kan. Awak tak like sampai dia awak tak like, marah pula awak tak like. Dia nak dihargai begitu. Dia nak orang nampak dia, orang puji dia, orang hargai dia. Ini antara penyakit-penyakit hati kita ni yang perlu kita bersihkan. Cukuplah Allah tahu, betul tak? Kita baca Quran, nak orang tahu ke nak Allah tahu? Allah tahu. Kita solat, kita puasa dia, tak payah nak bagi tahu satu dunia. Alhamdulillah dah sahur dah hari ni. Belum apa-apa lagi dia dah bagi tahu seluruh dunia dia puasa. Itu tak pasti lagi pukul 12 nanti dia buka puasa. Itu tak pasti lagi. Tapi satu dunia semua dah tahu dah dia puasa lagi. Alhamdulillah hari ni dapat dah puasa Isnin Khamis. Jadi syukur banyak-banyak. Tapi bagi tahu banyak kan. So ayat itu pun kadang-kadang dah ada quote and quote. Sebenarnya kita puasa untuk siapa? Ulama zaman dahulu kalau yang berpuasa ibu-ibu, puasa sunat lah dia cerita ni, bukan cerita puasa wajib. Kalau mereka berpuasa, mereka akan letakkan air pada bibir ini. Sebab apa? Nanti orang tahu dia puasa. Dia cuba untuk melindungi ibadah dia, sebab aku tak nak kongsi dengan orang, sebab aku buat hanya kerana Allah. Dia nak jaga tu niat dia. Nak jaga dia punya ketelusan, kesucian, kemurnian niatnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik ibu-ibu yang saya kasihkan Allah, jom kita tengok sedikit daripada surah Ar-Ra'd ayat 28. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ada telefon ke? Boleh buka. Dah ada dah kat Quran? Belum ada lagi. Kalau tak ada boleh buka kat Google. Type di ibu senang. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ini surah Ar-Ra'd ni bagus juga ibu-ibu kalau kita baca fadilat, antara fadilat surah Ar-Ra'd. Kalau orang yang sakit diri, nazar, tapi tak pergi-pergi, macam ada halangan ni, boleh baca surah Ar-Ra'd. Selain daripada surah Yasin, boleh juga memudahkan seseorang yang nak sampai habis tu dia mudah jalan dia, tidak sengsara. Surah Ar-Ra'd juga sangat bagus. Boleh take note surah Ar-Ra'd kelebihannya. Baik, Ar-Ra'd maksudnya adalah guruh itu. Guruh maksudnya bunyi ya. Ra'dun wa barqun. Kalau barqun petir yang lightning tu. Ra'dun pada suara. Mana datang dulu? Petir datang dulu ke ataupun guruh datang dulu? Ya ke adik-adik? Guruh datang dulu ke petir datang dulu?
Dan sebab dia orang belajar sains kan, jadi kita tanya dia orang kan. Sebab apa? Apa dia punya fakta dia? Kenapa petir kita dengar, nampak dulu baru kita dengar bunyi guru? Sebab kelajuan cahaya itu melebihi daripada kelajuan bunyi. So cahaya dia sampai dulu. Kalau bunyi dia lambat sikit, ya. So kita akan sebenarnya dia datang sekali petir dengan guru datang sekali, tapi kita akan nampak cahaya. Dengar guru kuat tak? Dengan tutup telinga kan. Kalau guru berlaku, ibu-ibu kadang-kadang kalau ustaz dia suka ingatkan anak-anak, hadza sautur rahman. Kalaulah guru tu dah menakutkan kita kan, petir pun ada orang yang kena petir dan boleh meninggal. Sebab apa? Kena kita kata jadi rentung disebabkan petir, ibu-ibu. Kalaulah ini adalah bunyi daripada rahmah Allah, iaitu hujan ke rahmah. Bagaimana dengan suara kalau datang daripada marahnya Allah? Kalau Allah marah, pasti lebih dahsyat. Jadi suara yang daripada rahmah pun kadang-kadang menggerunkan kita. Jadi hati-hati, jangan berani-berani mencari murkanya Allah. Kalau Allah sekali murka pada kita, dengan satu pekikan suara boleh mematikan semua manusia. Tapi alhamdulillah umat Nabi ni kita menumpang ibu-ibu menjadi manusia yang bertuah kerana menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kalau kita buat apa-apa pun, dosa-dosa pun masih lagi Allah jaga kita. Allah bagi sikit-sikit je lah. Dia macam sikit-sikit kafarah-kafarah. Allah bagi ujian sikit-sikit. Tapi Allah tak bagi dia punya azab. Umat terdahulu Allah, kalau Allah marah, Allah bagi azab. Bezanya apa ibu-ibu? Bila azab datang, tak ada seorang pun yang boleh kekal. Semua habis, licin, macam botak kepala botak ibu-ibu, habis tadi. Orang kata memang kalau Allah dah bagi murkanya, maka tak ada seorang pun yang akan selamat. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah, itu dia surah Ar-Ra'd. Dah jumpa dah ayat 28? Okay, boleh saya baca waktu ibu-ibu ikut ya. Adik-adik pun sama. Pada ayat 28 pendek dia ayat dia. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Shadaqallahul azim. Terjemahannya boleh kita baca sama-sama? Sila. Masya Allah. Dia lain ni, kita baca Quran. Jadi kan orang Melayu kan, baca bahasa Arab dia tu tak faham kan. Kadang-kadang ayat tu ayat gembira, kita baca macam sedih. Ayat sedih kita baca macam gembira kan. Kita tak faham. Jadi boleh jeling-jeling sikit ibu-ibu kalau baca Quran, jeling-jeling sikit pada terjemahan. Dah terjemahan tu membantu kita. Apatah lagi kalau ibu-ibu carilah Quran-Quran yang ada tema ke, ada nota kaki, asbab nuzul. Kadang-kadang dia bagi kata-kata kunci. Ini membantu kita untuk memahami ayat yang kita baca.
Baik. Bacaan ayat ini, terjemahan ayat ini maksudnya iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenang dengan zikrullah. Ketahuilah, dengan zikrullah itu hati manusia akan menjadi tenang. Baik. Bila ibu-ibu tengok perkataan allazina, ayat awal perkataan pertama pada ayat 28. Allazina maksudnya apa? Yang. Ibu-ibu kena jeli sikit pada ayat sebelum tu, ayat 27. Sebab dia menerangkan apa yang sebelumnya. Tu sebab ayat setiap satu ni Al-Quran jumlatan wahidah. Dia ada keterkaitan di antara yang sebelum dan selepas. Jeli sikit sebelum dekat mana? Allazina, apa dia ciri-ciri ni? Rupanya Allah nak bagi tahu, qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan memberi petunjuk ke jalan agama siapa yang bertaubat kepadanya. Orang yang mendapat hidayah oleh Allah. Who is orang yang dapat hidayah? Adakah kena tukar nama belaka semua bagi nama hidayah macam nama saya? Baru orang dapat dah hidayah. Yang lelaki kita semua hidayah belaka. Siapa orang yang mendapat hidayah? Allazina amanu. Orang yang mendapat petunjuk, orang yang mendapat guidance adalah orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah tasdiqun fil qalbi. Orang yang beriman ialah orang yang membenarkan Allah dalam hatinya, dan iqrar fi lisanihi, dan dia menyatakan aku beriman. Hati dia benar, mulut dia sebut yang dia beriman. Wa jawarihu, dan juga anggota dia menunjukkan yang dia beriman kepada Allah. Maksudnya apa? Dia bukan sahaja duduk kat sini, duduk dalam, sebab ini orang tak nampak, tapi dia duduk pada lidah dan dia duduk juga pada perbuatan kita. Boleh nampak kesan iman itu pada diri seseorang itu. Perbuatan seseorang itu nampak keimanan. Jadi menafikan ibu pada orang kata, saya nampak dia macam ni, tapi dalam hati saya kuat iman. Tapi luarnya ya Allah kan. Dalam dia kita tak tahu, tapi luarnya ya Allah kan. Kita nampak tu macam tak nampak pula iman dia. Tak boleh. Iman mesti nampak, mesti ditunjukkan. Tanda keimanannya mesti nampak pada tangannya, nampak pada badannya, nampak pada wajahnya. Baik, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum, iaitu bukan saja beriman, orang yang tenang hatinya. Sahabat-sahabat, kita tengok tadi orang yang mendapat hidayah ialah orang yang beriman, buat satu ero, dan yang kedua orang yang tenang hatinya. Subhanallah. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan seseorang itu ke dalam syurga yang damai. Syurga ni tenang. Dekat syurga tak ada orang gaduh. Dekat syurga tak ada orang dengki. Dekat syurga damai je, semua orang relax je, tak ada kelang kabut nak mencari matlamat target untuk capai target lagi, tak ada. Syurga semua relax, santai-santai saja. Apa tanda ini? Allah Subhanahu Wa Taala berikan syurga yang disegerakan kepada bakal-bakal ahli syurga. Tentang yang sana tu dia dah rasa dah dekat dunia. Jadi maaf untuk kita katakan, ciri-ciri ahli neraka itu
Cirinya mereka ini gelisah. Sebab apa? Dibalam ibu-ibu dengan azab Allah. Muka mereka ini masam mencuka. Muka mereka gelap. Dek kerana azab yang menimpa. Apa yang ada lagi pada ahli neraka? Mereka menyesal. Muka menyesal. Muka tak puas hati. Muka rasa sakit, muka rasa marah, muka semua sakit. Maaf untuk kita katakan, kalaulah diri kita ini dekat dunia, kita dah ada ciri-ciri ahli neraka, itu ada tanda-tanda yang tak baik. Tanda yang tak baik. Jadi tolong ubah. Apa yang kehidupan kita sampai kita nampak serabut sangat ya? Sampai hilang ketenangan ni. Sebab dalam ayat ni Allah bagi clue kepada kita. Nak tahu tak orang-orang yang dapat petunjuk tu siapa? Ya, ciri mereka yang kedua. Yang pertama tadi, mereka beriman. Yang kedua, mereka tenang. Tenang tak sekarang? Terus tenang. Sebab nak kan, Allah, aku nak jadi ahli syurga, ya Allah. Terus tenang. Sebab apa dia tenang? Sebab dia ada Allah dalam hati dia. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ingat tu, dia punya keterkaitan tenang tu dengan apa? Ketenangannya bukan kerana dia tak ada masalah. Sebab dunia ini darul balak. Dunia ni memang tempat masalah. Saya ni saudara, saya ni memang tengah ada masalah ni. Tunggu saya ada masalah nanti baru saya tenang. Jumpa tak waktu yang kita tak ada masalah? Tak ada, sebab dunia ni memang tempat masalah. Kita memang akan diuji daripada satu ujian pada satu ujian. Memang ujian tadi tu kecil ataupun besar, banyak ataupun sikit, sekejap ataupun lama tu je beza dia. Tapi memang kita akan diuji. Tapi seseorang itu, whatever dia dapat, masalah ke, nikmat ke, tapi apa yang ada dalam hatinya adalah zikrullah, dia akan mendapat ketenangan. So tenangnya tadi kerana hatinya dia masukkan dalam hatinya Allahu Rabbi, innallaha ma'ana, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Semua dia masukkan dalam hati dia sehingga tak ada sedikit kegusaran pada diri dia kerana dia tahu Allah ada. Betul tak? Kalimah Allah ada ni dia sangat besar, memberi impact dalam hati orang yang beriman kepada Allah. Dia akan tenang. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Apa dia punya bentuk keadaan ayat ini nak menegaskan apa yang sebelum ini yang Allah sebut. Mula-mula Allah sebut sebelum ni hati yang tenang, betul tak? Wa tatma'innul qulub. Baru Allah sebut bi dzikrillah, nampak tak? Yang mula-mula disebut hati yang tenang. Dan hati yang tenang ini dengan apa? Bersama apa? Kenapa ketenangan itu wujud? Kenapa ketenangan itu ada? Sebab ada zikrullah, iaitu kerana hati itu mengingati Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada kita ala bi dzikrillah. Nampak? Allah terbalikkan pula, sesungguhnya hanya saja dengan mengingati Allah itu. Ingat Allah, zikrullah pula di depan. Kan terbalik ya? Yang kedua pula, hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. Dua kali disebutkan fakta yang sama tapi dengan dua bentuk yang berbeza. Nak masukkan damai di dalam hati, hendaklah mengingati Allah. Damai di dalam hati hanya boleh ada dengan
mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun selalu sebut damai. Saya terjemahkan kepada dua perkataan. Satu, ibu-ibu yang tadi yang kita baca ni, iaitu tatma'in, itminan, ataupun kita sebut dalam rukun solat kita, dia panggil tama'ninah, tenang kan, bertenang seketika. Ibu-ibu izinkan saya untuk kita terjemahkan sekali lagi, iaitu maksud tenang ataupun damai selain daripada itu ialah salam. Salam juga membawa maksud damai. Dan salam ini, Masya Allah, kalau kita kupas ini dari sudut salamun ala Nuh, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan salam sejahtera kepada Nabi Nuh alaihi salam. Allah bagikan salam kepada Nabi Ibrahim. Allah bagikan salam kepada Nabi kita, subhanallah, sangat-sangat besar. Kerana Allah itu As-Salam, nama Asma'ul Husna, nama Allah As-Salam, iaitu Allah yang maha apa? Nak terjemah tu, As-Salam, yang maha damai, yang maha sejahtera. As-Salam, Allah As-Salam. Kita baca dalam zikir selepas salat, Allahumma antas salam, wahai Allah, engkaulah As-Salam, engkaulah yang maha damai, yang bakal mendamaikan. Minta maaf, bentar ya. Allahumma antas salam, lagi, wa minkas salam, dan daripadamu datang ketenangan itu. Ketenangan dia bukan datang daripada manusia, tapi ketenangan itu datang daripada Allah As-Salam, yang telah memberikan kedamaiannya kepada hati-hati manusia. Ya Allah, masukkanlah kami semua ke dalam Darussalam. Itu nama syurga itu. Antara nama syurga Darussalam. Hebat Brunei ya. Brunei dia ambil nama Brunei Darussalam. Subhanallah. Jadi Darussalam iaitu nama tingkat di dalam syurga, iaitu satu rumah, satu daerah yang mana di dalamnya tak ada hiruk pikuk, tak ada kelang kelibut, tak ada huru hara ibu-ibu, yang ada hanyalah kedamaian, ketenangan. Allahumma ja'alna minhu, wahai Allah, jadikanlah kami sebahagian daripada manusia yang diberikan rezeki untuk kesini. Ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kita juga bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita juga nak bawa qalbun salim. Kita nak bawa bersama kita hati yang damai juga, hati yang salam. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, dipanggil bila nanti Allah Subhanahu wa ta'ala dah cabut dan nyawa kita, roh kita daripada jasad kita, dipanggil nyawa kita, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhan. Jadi senang kata ibu-ibu, dalam hidup kita mesti mencari salam, mesti mencari ketenangan. Sebab hanya dengan ketenangan kita akan selamat. Dan bagaimana nak dapatkan ketenangan tersebut, kita pergi kepada bahagian yang terakhir. Sekarang ni kita nak mula buat, nak mula dapatkan ketenangan. Kita nak mula cari ketenangan. Pelbagai jalan,
untuk kita mendapat ketenangan yang boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Antara ibu-ibu yang boleh mungkin kita amalkan dalam kehidupan kita, yang utama tadilah macam kita sebut tadi, kita jadi hamba Allah yang taat, jangan tinggalkan ke perintah Allah. Sebab siapa tinggalkan perintah Allah, dia memang takkan tenang walaupun dia kaya. Kita nampak dia okey kan, itu luar dia, tapi hati dia bergejolak. Siapa yang membuat dosa, sebab dosa itu bila kita buat, dia akan menyebabkan ketenangan itu tidak akan ada dalam diri kita. Jadi antara muhasabah kita, kalau kita tak bertemu dengan ketenangan, banyakkan istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Mungkin dalam ibadah kita pun kurang ini, kurang betul, kurang sempurna, kurang adab Allah Akbar. Jadi dalam ibadah kita pun kita perlu minta ampun kepada Allah. Nabi ajar kita selepas kita solat, Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dah buat ni ibadah yang paling agung ibu-ibu, ibadah paling tinggi. Dah buat solat wajib ni, solat fardu. Sepatutnya kita sebut apa? Sepatutnya lah, kalau ikut logik lah, ikut akal kita, sepatutnya ni ibadah paling tinggi ni bukanlah bangun lepas bermaksiat. Kalau kita istighfar kan tak mengampunkan dosa kan. Contohnya lah, kita mengumpat kan, Astaghfirullahalazim, mengumpat pula kita ya. Tapi memang betul dia buat macam tu. Sambung lagi pula. Istighfar juga kan, tapi buat lagi, sambung lagi. Sebab apa? Sedap kan? Kan mengumpat tu sedap, lebih manis. Jadi kita lepas buat dosa, kita tersalah, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Baik ibu-ibu, kita solat, baru bagi salam ni. Patutnya kita sebut Alhamdulillah lah, betul tak? Sebab dah tunailah kita guna solat wajib. Tapi tak, Nabi kita ajar ibu-ibu istighfar. Macam dia buat dosa je kan. Dia buat lepas buat kebaikan paling tinggi kat tu. Tapi Nabi kita ajar istighfar. Sebab apa? Dalam solat kita tadi pun kita banyak cengilat. Budak kecil cakap cengilat kan? Ngilat lah. Rupanya kita yang besar ni pun banyak ngilat. Patutnya ingat Allah tak? Pisang goreng ni dia ingat ni. Sedap juga kalau makan pisang goreng kan, petang-petang ni. Pisang goreng ibu-ibu, ya Allah, buruk betul perangai kan. Waktu dalam solat pula duk fikir kan, ini kalau tak silap ni esok nenek kena berkahwin. Dalam solat tu ibu buruk je, ya Allah. Kejap lagi kan boleh. Tak, dalam solat tu dia datang kan. Dalam solat dia fikir kan, merancang untuk esok dia, merancang untuk makan dia, merancang macam-macam lah dia punya perancangan ibu-ibu. Ya Allah, tak malu daripada Allah kan. Dalam kita sembahyang ni ibu-ibu, satu fardu kita sembahyang ibu-ibu dapat 10 fardu. Pahala dia, pahala. Kan asal dia Nabi kita naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Berapa asal kita punya solat ni sehari semalam? 50 waktu. Tapi Nabi minta diskaun. Daripada 50, 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5. Tak pemalu. Naik turun ibu-ibu. 5. Sampai 5 pun Nabi Musa kata pergi minta lagi lah. Kesian kau umat kau. Sebab orang Yahudi dia solat sekali seminggu. Orang Yahudi dia solat sekali seminggu. Jadi Nabi Musa ni Nabi orang Yahudi Bani Israel susah lah buat kau 5 waktu. Banyak tu sebab dia orang sembahyang 2 rakaat sekali seminggu. Pergi minta lagi lah. Nabi kata malu dah aku. Tak apalah, boleh lah tu kan. Tapi bila kita dapat 5 tu, kita seolah-olah kita solat zuhur kan, 4 rakaat tu macam 10 kali kita sembahyang zuhur. Bayangkan 4 rakaat dapat 10 ganda.
Dalam 24 jam Allah bagi, solat tu lebih kurang dalam 10 minit dia satu rakaat ibu-ibu. Itu pun masih lagi ingat dunia. Rasa macam ya Allah tak. Jadi maka istighfar. Astaghfirullahaladzim. Ambil ibu-ibu paling kurang 100 kali istighfar. InsyaAllah dia akan rasa tenang. Sebab yang kita kurang tadi dalam ibadah kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan aku. Yang kita buat dosa, sama ada dosa sengaja, dosa tak sengaja, minta pada Allah istighfar. Saya sampai jam berapa ni? Tadi kita mula pukul berapa tadi? 9.45 ke ataupun dekat pukul 9.50? Tadi lambat sikit dah kan? Saya habis pukul berapa ya ACT? 11. Sekarang pukul berapa? 10.51. Oh, ialah lagi 10 minit. Baik, saya habiskan untuk apa yang boleh kita buat. Ibu tulis istighfar. Istighfar. Banyak-banyak istighfar. Okey, istighfar sentiasa. Kalau boleh letaklah dalam handbag kita tasbih digital. Bukan mahal pun, betul tak? Tapi kalau kita nampak, biasa dia akan, tangan kita akan buat dekatkan diri kita. Di dalam handbag makeup ada bedak-bedak semayang kita. Tapi tasbih tak ada. Dia tasbih kena ada dekat rumah kita, tempat kita duduk, tempat kita lepak, rumah kita duduk, mesti ada tasbih. Ini antara alat-alat yang sangat-sangat orang-orang yang ibadah, orang-orang yang ahli ibadah, mereka sentiasa bersama dengan masbah ataupun tasbih. Baik, seterusnya ibu-ibu, nombor 2, sekiranya kita rasa kadang-kadang ujian itu berat ibu-ibu boleh ambil tangan ni, letak dekat hati kita, letak dekat hati kita. Ibu-ibu baca surah Asy-Syarh. Surah Asy-Syarh. Apa bunyi dia? Ayat pertama. Alam nashrah laka sadrak. Baca 3 kali surah. Pegang kat dada. Kadang-kadang kita dapat ujian yang menyebabkan kita mungkin terkejut ibu-ibu kan. Kita rasa hilang ketenangan kita tu. Kita letak tangan, kita baca. Alam nashrah laka sadrak. Ayat ni Allah bagi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bukankah aku telah lapangkan dadamu? Ya Allah, ibu-ibu, dia punya luar biasa. Ibu-ibu kalau kena ada ujian yang menimpa, rasa tak tenang sangat, selawat, baca 3 kali ni, ibu-ibu rasa macam seolah-olah diangkat masalah. Sebab sebenarnya masalah kita bukan kepada, kita selalu fokus kepada masalah, betul tak? Kita fokus pada apa problem yang aku hadapi. Tapi sebenarnya ibu, ialah tempat yang nak menghadapi itu sempit. Tempat yang kita nak hadapi masalah tadi itu kecil. Maka masalah tadi itu kadang-kadang dia dah kecil dah, tapi kita rasa berat sebab tempat sempit. Jadi kita minta Allah lapangkan sini. Bila Allah lapangkan, masalah tadi mungkin dia sama, masalah yang sama, tapi dia dah tak sempit dah. Sebab ini yang lapang. Allah SWT bagi Nabi kita, dia bukan senang nak sampaikan agama ni. Dan Nabi kita pun berasa agak nafas lagi dengan ujian ni, dengan kematian orang-orang yang tersayang, dengan diancam, bunuh, nak dibuang daripada kampung halaman, dan yang benci kepada dia bukan orang lain, kaum kerabat dia sendiri. Kita kalau orang lain kadang-kadang kita okey lagi kan, tapi cuba kalau yang dia benci itu adalah saudara kita, kecil hati kita kan. Jadi Nabi nak menghadapi dakwah ni bukan senang. Tapi Allah kata, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Nabi Allah. Dan kita umat Nabi, Allah bagi kita Quran, Allah bagi kita Nabi, Allah bagi kita sunnah. Semua ini akan melapangkan dada kita.
Jadi itu nombor 2. Kalau nak cerita tentang dia punya testimoninya, Masya Allah, luar biasa. Ada orang yang pernah buat ibu memang rasa relax, sangat rasa relax dengan surah Al-An'am yang dibaca pada nanti. Baik, nombor 3 ibu. Nombor 3, sebagai step kita untuk kita menjemput damai dalam hati kita, saya cadangkan ibu-ibu, lazimilah surah Yasin. Lazimi surah Yasin. Ibu-ibu, dalam satu hadis Nabi SAW, siapa yang membaca surah Yasin pada waktu pagi, Allah akan gembirakan hatinya sehingga waktu malam. Siapa yang baca Yasin pada waktu malam, Allah akan gembirakan hatinya sehingga pagi. Luar biasa. Luar biasa. Dia punya sebab cerita pasal hati kan memang payah ibu kita nak kontrol kan. Tapi Allah yang lapangkan, Allah masukkan apa-apa yang berlaku tu semua boleh menggembirakan hati dia. Cuba buat 3 ini. Istighfar, surah Asyar dengan surah Yasin. Kehidupan kita akan berubah. Kehidupan kita akan menjadi orang yang tenang, damai, dan mudah-mudahan ibu-ibu menjadi asbab untuk kita masuk Darussalam, iaitu satu tempat yang mana di dalamnya tak ada rasa kesengsaraan, keresahan, kegelisahan, yang ada semua benda-benda yang menenangkan. Saya nak buka lah kalau ada soalan. Kalau ada soalan boleh ke? Sila. Kalau ada soalan boleh. Kaitan dengan tajuk atau keluar tajuk, nak angkat tangan terus pun boleh. Cuma kalau cakap saya pasti saya boleh dengar kata sebab masjid ni tinggi kan. Sila, ada soalan? Okey. Sila, tapi macam mana ya? Boleh cuba dulu. Saya cuba untuk dengar. Tak dengar. Kalau ke depan boleh ke? Boleh? Al-Insyirah. Al-Syarh, Syirah, ataupun nama lainnya surah Al-An'am. Surah Al-Insyirah.